Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masuk tak sedar dah bagi salam. Apa sedar. Baik, sahabat-sahabat dikasihi sekalian. Perempuan ada 178 orang di talian. Mohon bersedia untuk ke kuliah 2 hari seterusnya. Niatkan lillahi ta'ala menuntut ilmu semata-mata. Menghilangkan kejahilan kerana Allah Ta'ala. Dan sila offkan mic dan kamera, sediakan pen dan juga buku catatan untuk mencatat yang perlu diamalkan. Baik Ustaz, kita sambung kuliah kita daripada minggu lepas. Silakan Ustaz, buka majlis dan seterusnya membuat kupasan. Silakan, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis pada pagi ini untuk sesi yang ketiga lah daripada pagi tadi dengan baca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن نصره ووله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kata dengan mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampai Islam kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, bersambung lagi kuliah duha kita bagi pembacaan kitab sirah kita, itu Zadul Muhibbin, menceritakan bekalan bagi kita umat Nabi SAW, bekal untuk para pencinta, yakni yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab saya yakin semua orang saya atau siapa juga di kalangan umat Nabi SAW, kita ada satu benda yang sangat mahal di dalam jiwa dan hati kita, iaitu mahabbatur Rasul, kan? Kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Nabi SAW disulam dengan kerinduan yang bersangatan, menyebabkan kita sanggup simpan duit untuk pergi umrah dan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, hari ini kita nak sambung bab pada membincangkan tentang kewajipan memuliakan, menjunjung perintah dan berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 131, 131 Hijrah. Dia kata, barang siapa yang mencintai Sayyidina Abu Bakar, dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang mencintai Sayyidina Umar, dia telah menerangkan jalan. Barang siapa yang mencintai Sayyidina Uthman, maka dia telah dikayakan, yakni diterangi dengan cahaya Allah. Barang siapa yang mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dia telah berpegang dengan tali yang teguh. Dan barang siapa yang mengelukkan pujian ke atas para sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bebas dari kemunafikan. Dan barang siapa yang merendahkan salah seorang daripada mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka dia adalah pembuat bid'ah dan menyalahi sunnah dan salafun salih. Dan aku khawatir bahawa tidak naik amalannya ke langit, yakni tidak diterima amalannya sehingga dia mencintai mereka semua dan menjadikan hatinya sejahtera, yakni bersih hati dari buruk sangka dan merendahkan para sahabat. Baik. Sidi Ayyub As-Sikhtiyani disebutkan benda ini lanjutan daripada pembincangan kita minggu lepas, iaitu antara cara memuliakan Nabi dan berbakti kepada Nabi selain daripada memuliakan Nabi adalah memuliakan ahli bait Nabi. Selain daripada memuliakan ahli bait Nabi adalah memuliakan sahabat Nabi. Baik ibu-ibu, kat sini ada satu polemik lah. Ada satu, kita kata apa, isu yang berbangkit yang kita kena ambil sebagai muhasabah. Kan? Yang pertamanya, ada golongan yang kita kenal mereka sebagai Syiah.
mereka ini mengagungkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akan tetapi mereka mencela, menghina, malah sebagainya mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidatina Aisyah dan lain-lain. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang tertolak. Kita tak boleh jadi macam tu. Begitu juga seperti golongan yang melampau. Sebahagian di kalangan Musyabbihah dan Mujassimah. Mereka menyebut siapa yang menyayangi Sayyidina Ali pula terus jadi Syiah. Tak juga. Sebab kita ahli sunnati wal jamaah, kita sayang belaka sahabat Nabi. Apa kata Sidi Ayyub As-Sakhtiyani? Dia kata apa? Barang siapa yang merendahkan walaupun salah seorang daripada mereka, yakni para sahabat. Kita tak buat hati ke, kita kata ke, kita apa ke kepada sahabat, walaupun salah seorang daripada mereka. Maka orang itulah sebenarnya pembuat bid'ah dan menyalahi sunnah dan juga salafun salih. Sebab sahabat Nabi ni simple. Nabi sebut mereka ni radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya Allah Ta'ala redha kepada mereka seluruhnya. Tak payah ceritalah soal kurang mereka ke, mungkin silap mereka ke, mungkin lemah mereka. Yang kita rasa kita tahu. Itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan mereka dengan kita. Satu. Yang kedua, jasa dan pengorbanan mereka untuk agama, sehingga hari ini kita pun menjadi Muslim, teramat sangatlah besar dan tidak terbanding dengan apa pun. Teramat sangatlah besar. Tidak terbanding dengan apa pun. Jadi janganlah kita rasa macam boleh mengata kepada para sahabat ni kita rasa kemas sangat dah kita. Tidak. Tidak. Malah benda itu ditegak. Kemudian kita tengok sambungan. Kata musannif, walamma qadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatil wada'il madinata sa'ida al-minbara fahamidallahu wa athna alayhi thumma qala ayyuhan nas inni radin an Abi Bakr fa'rifu lahu dhalika ayyuhan nas inni radin an Umar wa an Ali wa an Uthman wa Talhah wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah يعني أبو عبيدة بن الجراح فاعرفوا لهم ذلك أيها الناس إن الله غفر لأهل البدر والهديبية أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصحاري وأختاني لا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا توهب في القيامة غدا. Kata Nabi SAW bila Nabi sampai ke Madinah, selepas selesai mengerjakan apa? Hajjatul Wada', haji wada'. Yang ni haji perpisahan ataupun haji yang terakhir. Yang kita belajar turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Ketika itulah tu. Ayat tu turun ketika Hajjatul Wada'. Maka kata Nabi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ana radin, aku redha kepada apa? Abu Bakrin, kepada Abu Bakar. Maka kenalilah kalian, fa'lam, kenalilah, ketahuilah kalian baginya yang demikian itu. Maknanya Nabi sebut syahadah bahawa Nabi redha dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi panggil lagi ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku meredai siapa lagi? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah, Sayyidina Zubair al-Awwam, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, dan Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah. Puan Nita, sebab suara saya jadi double. Terima kasih. Baik, sambung semula. Maka Nabi sebut ni, ibu-ibu perasan tak nama-nama yang Nabi sebut, yang Nabi kata apa? Nabi sebut dengan jelas, inni radin an, nama fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Nabi kata, inni radin, sesungguhnya aku redha kepada mereka ni. Kenapa Nabi sebut Nabi redha kepada mereka? Yang pertama sahabat lah. Yang kedua, nama-nama ini telah diberi jaminan oleh Allah Ta'ala dan telah sampai khabar itu kepada Nabi SAW bahawa mereka ini adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Jadi bagaimana tiba-tiba kita ni minal mutaakhirin, orang yang ujung-ujung, tiba-tiba nak kata Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Umar begini, nak kata Sayyidina Uthman begitu, Sayyidina Uthman begini, nak kata Sayyidina Abu Bakar begitu, Sayyidina Abu Bakar begini.
Atau nak kata Sayyidina Ali begitu dan begini. Mana boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri bagi tahu bahawa Nabi redha kepada mereka bil isyarah, dengan maksud Allah Ta'ala redha kepada mereka. Dan kalau ibu-ibu perasan, senarai-senarai ini macam kita sebut tadi adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu disebut sekali Ahlul Badar, disebut sekali Ahlul Hudaybiyah. Kita tahu berlaku perjanjian zaman Nabi dipanggil Sulhul Hudaybiyah. Malah di hujung tu Nabi perintah, peliharalah hubungan dengan aku dalam urusan sahabatku, kaum kerabatku, yakni Ahlul Bait Nabi. Dan janganlah salah seorang di antara mereka mengadu atau menuntut kalian dengan kezaliman yang kalian lakukan. Kerana pada hari kiamat, aduan atas kezaliman yang buat tidak akan ditolak, yakni pasti diadili di hadapan Allah. Sebab tu hati-hati. Kita tak puas hati kat Syiah, jangan sampai kita mencela Sayyidina Ali. Syiah tak betul dalam syuruk akidah begitu begini. Tapi kita mencela Sayyidina Ali. Begitu juga kita kita tak setuju dengan golongan yang berbeza firqah, yakni mereka ini terkeluar daripada turuk ahli sunnati wal jamaah. Tapi jangan sampai kita mencela sahabat-sahabat yang kononnya mereka buat sebagai pegangan. Seperti mana Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali, yang masalah tu mereka, bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak ada masalah, yang masalah tu mereka. Jadi jangan tersalah kata, jangan tersilap kalam. Sebab apa? Sebab mereka ini kalau mereka mengadu di depan Allah pada hari akhirat nanti, mereka mengadu tentang keadaan orang mencela mereka, waktu itu kita yang sakit. Sebab mereka ini duduk dalam jaminan paman mereka adalah Nabi SAW. Baik. Yang menariknya ibu-ibu sekalian, jom kita kenal sikit sahabat-sahabat yang Nabi sebut ni bukan lelaki-lelaki. Bukan lelaki-lelaki. Yang pertama, dia sahabat Nabi tu pun dah luar biasa dah. Yang kedua, tengok kemuliaan mereka. Yang pertamanya Sayyidina Abu Bakar. Ibu-ibu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, subhanallah, dia sahabat yang paling kanan. Khalifati Rasulullah SAW. Dia naik menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Anaknya yang tercinta Sayyidatina Aisyah menjadi isteri kepada Nabi SAW. Dialah peneman Nabi dalam peristiwa hijrah, yang sanggup dirinya dipatuk oleh binatang yang berbisa, yang sanggup untuk penat dan letih berjalan bersama-sama dengan Nabi dalam hijrah, yang sanggup menemani Nabi susah dan senang, yang membenarkan segala kalam Nabi SAW. Mana dialah sahabat, dialah bapa mertua, dialah pengikut paling kanan, dialah segala-gala. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia ni mendapat jaminan di sisi Allah Ta'ala tentang tempatnya di dalam syurga Allah, yang disampaikan melalui lisannya baginda Nabi SAW. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika zaman kekhalifahannya lah, beliau memerangi golongan-golongan yang murtad, yang tak nak bayar zakat, yang membelakangkan agama. Dan perjuangan ini bukan perjuangan yang senang, bukan perjuangan yang mudah. Sebab dia nak menentang orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang berpengaruh. Kena bayar zakat ni orang kaya-kaya. Yang mereka ada pengikut dia, ada pentaksub dia. Tapi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dia firm di atas jalan agama. Yang Nabi suruh kena buat, yang Nabi larang kena tinggal, maka kena bertegas dalam urusan agama dengan mereka ini. Sehingga para ulama menyebut Sayyidina Abu Bakar ada satu sifat yang jarang diredam. Biasanya ibu-ibu kalau kita sebut tegas kan, dalam kepala kita mari satu nama je. Siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Terkenal dengan ketegasan dia. Macam lagi, orang kata apa? Garangnya dia. Kuatnya dia dalam segala perkara. Mempertahankan agamanya, segala-gala lah. Mana dari sudut agama dan juga dari sudut fizikal. Sayyidina Umar ni terkenal sebagai orang yang kuat, gagah perkasa. Orang yang sangat berani dan tak takut apa-apa. Tapi para ulama meletakkan syaja'ah, sifat pemberani ni, seperti mana syaja'ah kal asad, berani seperti singa ni, diletakkan pada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa diletakkan kepada Sayyidina Abu Bakar? Sebab keberanian dia menjaga agama, menyambung apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW selepas kewafatan baginda. Bukan senang, benchmark tinggi tu. Sebelum ni yang lead Nabi. Tiba-tiba engkau kena lead menggantikan Nabi SAW. Bukan benda kecil. Kan? Mari pula puak-puak yang nak menentang, yang tak puas hati dan sebagainya. Golongan-golongan yang akhirnya murtad. Asalnya tak nak bayar zakat, akhirnya murtad. Sehingga dinamakan peperangan tersebut Qatalal Murtadin. Bertegas, bersungguh-sungguh, disiplin, berani dalam menjaga agama.
dalam keadaan yang sangat getir itu, maka Sayyidina Abu Bakar diberi satu gelaran iaitu Asy-Syaja'ah, seorang yang sangat berani. Sebab apa? Berani mempertahankan hak agama. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan peribadinya, tapi kerana ia adalah perintah daripada agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan kepada mereka melalui lisannya bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima. Yang keduanya, nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita kenal salah seorang khalifah. Dalam 4 orang khalifah, yang paling lama memerintah Sayyidina Umar, dan terlalu banyak pembaharuan yang dibuat oleh Sayyidina Umar yang memberi manfaat hatta sampailah ke tahap kita hari ini. Mungkin ada ibu-ibu dalam ni yang suaminya bekas askar, kan? Bekas tentera yang bertugas dengan tentera ni lah, laut ke darat ke udara ke, di Malaysia ni, di Raja Malaysia. Siapa yang memulakan? Siapa yang memulakan sistem tentera bergaji ni? Yang memulakan sistem tentera bergaji ini adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian yang ibu-ibu beli barang, kan, Shopee ke, TikTok ke, Lazada ke, apa-apalah nama yang macam-macam ada sekarang. Siapa yang memulakan sistem pos yang tersusun seperti ini? Sayyidina Umar Al-Khattab. Jasa dia kepada agama ni terlalu besar, dan juga kepada keperluan umat pun terlalu besar. Dan Sayyidina Umar terkenal sebagai orang yang mempertahankan Nabi di barisan paling hadapan bila-bila masa. Bukan di luar peperangan je, di dalam peperangan pun sama. Mana kalau luar waktu perang pun ada orang datang nak buat kurang ajar lebih-lebih kurang Nabi, memang dia kena hadap Sayyidina Umar lah. Seorang sahabat yang sangat tegas dalam menjaga apa-apa sahaja ahwal berkaitan dengan Nabi SAW, dan orang tak akan berani berlebih kurang dengan Nabi SAW. Di samping kerana kehaibahan yang ada pada Nabi, juga kerana sahabat-sahabat yang sangat sayang kepada Nabi, yang sentiasa menjaga Nabi apa juga keadaan. Antara yang paling kuat adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kita kenal Sayyidina Umar pemberaninya waktu nak hijrah. Macam mana dia sound je pembesar-pembesar Quraisy, sampai tak ada siapa berani angkat muka kepada dia. Itu hebatnya Sayyidina Umar lah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita kenal antara sahabat yang sangat muda ketika memeluk Islam. Membuktikan bersihnya hatinya daripada sebarang kekotoran jahiliyah. Daripada kecil dah beriman kepada Allah, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang lain. Yang terjebak mungkin berkawan dengan arak, judi dan sebagainya. Sayyidina Ali ni Allah Ta'ala pelihara siap dah daripada kecil lagi. Masuk Islam dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Ali ni di kalangan sahabat yang Allah Ta'ala bagi anugerah yang istimewa. Paling tak pun ada 2 anugerah yang istimewa lah. Yang pertamanya anugerah ilmu. Allah Ta'ala bagi kefahaman ilmu yang sangat luar biasa kepada beliau. Sebab kerap berdamping Rasulullah SAW daripada kecil. Maka terlalulah banyak ilmu-ilmu yang dapat dicedok, yang dapat diambil daripada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu. Yang keduanya, kemuliaan dia adalah apabila dapat berkahwin dengan anaknya baginda Nabi SAW yang Nabi paling cintai, yang menjadi peneman Nabi SAW selepas kewafatan ibunya, iaitu adalah Sayyidatina Fatimah bintu Rasulullah SAW. Kita ginilah ibu-ibu, kalau anak kita dapat kahwin dengan anak raja, Allah, kita rasa besar dah. Yelah, anak raja. Kan macam dulu pembaca berita TV1 akhirnya kahwin dengan Sultan Selangor, kan. Masya Allah, keluarga dia seronok dah. Walaupun bersabar menunggu jodoh, rupanya takdir Allah Ta'ala jodohnya dengan Tuanku Sultan. Kan. Mana kita rasa seronok dah sebab apa? Sultan. Bayangkan Sayyidina Ali, rezeki dia dapat kahwin dengan siapa? Anak Nabi SAW. Anak Nabi tu pula yang Nabi paling sayang, yang alim, yang abid. Allah. Daripada dia pula lahirnya zurriyah Nabi SAW yang ada sampailah ke hari ini di atas muka bumi. Maka itu kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan merupakan salah seorang daripada 4 sahabat yang paling kanan, dan diangkat menjadi khalifah selepas kewafatan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baik. Kemudian Sayyidina Talhah ni, cerita ni sesuai untuk ibu-ibu sebut kepada anak-anak kita yang kecil, yang rasa malas-malas nak buat kerja agama, nak solat malas, baca Quran malas, elok sebut kisah Sayyidina Talhah. Sayyidina Talhah ni ibu-ibu sahabat yang muda. Ketika perang Uhud, sebahagian riwayat ulama khilaf tentang umur, ada kata 15, tapi ada riwayat yang menyebut 13, dan riwayat yang terkuat
sekitar 13 tahun. Ibu-ibu bayangkan perang Uhud, umur 13 pergi perang Uhud, anak kita perang dalam game. Tu pun tak menang-menang, cucu-cucu kita duk main game, tidur lambat. Kan? Main game, tapi tak jadi apa pun. Tapi bayangkan Sayyidina Talhah ni, waktu umurnya 18 tahun, 13 tahun, dah bersama dengan Nabi dalam perang Uhud. Sehingga kan ketika tentera Islam diserang dalam pusingan yang kedua, agak teruk sikit waktu tu. Ketika kedudukan tentera Islam ada di bawah tempat, mereka mengambil jalan kecoh, kita kata. Mereka menyerang Nabi daripada belakang, sehingga kita tahu patahnya gigi Nabi SAW yang mulia. Tertancap topi perang Nabi di kepala, sehingga disambut oleh Sayyidina Malik bin Sinan. Keadaan hura lah. Ada satu masa, orang nak tetak Nabi SAW, yang bangun mempertahankan Nabi SAW ketika itu adalah Sayyidina Talhah. Ibu-ibu bayangkan dia tangkap pedang di tangan begini, sehingga putus ke semua jarinya, Masya Allah. Kan? Tapi adakah dia rebah? Tidak. Malah dia meneruskan perjuangan, genggam pedang setakat termampu. Dia libah tentera musuh, sehinggalah bantuan sampai tentera Islam yang nampak bahawa Nabi sedang diserang, maka mari bantu Nabi. Tentera kufar pun lari balik ke Mekah. Maka dia ni putus tangan, di badan dia ada lebih daripada 70 kesantikaman, yang semuanya itu di bahagian depan badan kerana mempertahankan Nabi SAW. Sebab tu waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, orang pernah tanya di kalangan tabi'in, mereka tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, boleh tak ceritakan kepada mereka macam mana peperangan Uhud, sebab mereka tak sempat ada zaman tersebut. Sayyidina Abu Bakar kata, Uhud ni peperangan Talhah, pergi tanya dia. Bayangkan. Sampai diumpamakan Uhud tu peperangan Sayyidina Talhah. Sebab apa? Dia one to one dengan panglima-panglima Quraisy yang ramai, hampir 20 orang lebih tu, termasuk tu Sayyidina Khalid bin Walid belum memeluk Islam. Dan mereka menyerang Nabi SAW, yang bangun mempertahankan Nabi, yang paling dekat dengan Nabi ketika itu adalah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Sebab tu kita tak pelik nama dia masuk dalam kesenarai ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seawal usia 13 tahun berada di medan perang, paling dekat dengan Nabi SAW, dan mempertahankan Nabi SAW. Itu luar biasa lah. Luar biasanya Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Begitulah juga sahabat-sahabat lain yang disebut dalam ini, Sayyidina Zubair Al-Awwam, Sayyidina Sa'ad, Abi Waqqas, tentera. Dua orang ni tentera yang sangat hebat, mahir dengan persenjataan masing-masing lah. Macam Sayyidina Sa'ad Abi Waqqas dengan memanah dia. Kemudian Sayyidina Sa'id bin Zaid, ipar kepada Sayyidina Umar, yang menjadi asbab wasilah Islamnya Sayyidina Umar pada hari pengislaman tersebut. Cantik dengar baca Al-Quran sebagainya tu. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, antara sahabat yang paling banyak menyumbang kepada perjuangan Islam. Setiap kali peperangan juta keluar duit. Kalau nilai duit sekarang ni juta lah. Dikeluarkan sumbangan hartanya. Nilai hartanya juta untuk membantu tentera Islam. Sebab tu belajar kisah infak, banyak kisah Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf lah. Dan juga sahabat-sahabat ahli Badar, Hudaybiyah dan sebagainya. Semua ini disebutkan oleh Nabi SAW sebab perjuangan dan pengorbanan mereka yang teramat sangat besar kepada agama. Maka Nabi suruh apa ibu-ibu dengan mereka ini? Peliharalah hubungan kamu dengan mereka. Okay, baik, sekarang sahabat-sahabat dah tak ada. Macam mana nak pelihara hubungan dengan mereka? Bil lisan, dengan lisan kita. Sama ada mendoakan kemuliaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, atau tidak berkata yang tidak baik tentang mereka. Kalau kita mengaji, ibu sebenarnya kalau mengaji sirah, mungkin kita dengar kisah sahabat begitu, sahabat begini, begini, sesama mereka. Satu sudut pandang adalah menyedarkan mereka tidak seperti Nabi SAW. Mereka manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, hidup di atas muka bumi. Seperti mana Allah Ta'ala menciptakan kita. Akan tetapi, mereka ini adalah sahabat Nabi, diciptakan oleh Allah Ta'ala, hidup pada zaman Nabi SAW. Mereka telah berkorban segala-galanya untuk Islam bersama dengan Nabi SAW. Sanggup kehilangan segala-galanya hatta nyawa demi mempertahankan Islam dan mempertahankan Nabi SAW. Jadi nak dibandingkan kita dengan mereka, tersangatlah jauh dan tidak layak pun untuk dibandingkan. Sebab kita ni terlalu kurang, mereka tu terlalu mulia. Maka janganlah terlalu mudah ringan sangat lisan lidah kita mencemuh dan mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Janganlah. Ni musannif banyak kita siap-siap dah. Takut-takut kita terbuat begitu, akhirat nanti kita yang susah. Kemudian telah bersabda Nabi SAW, wa qala alaihi salatu wassalam fi haqqil ansar. Nabi pun telah bersabda dalam satu hadis berkenaan dengan hak
orang Ansar. Hadis ni ada Imam Abu Ahmad dan Abu Ya'la Al-Mash'uli dalam musnadnya. Nabi kata apa? Afu'an musiihim. Nabi kata, kalian maafkanlah sikap buruk mereka. Afu'an musiihim. Waqbalu min muhsinihim. Dan terimalah kebaikan mereka. Ni Nabi bagi tahu siap-siap. Kalau ada kekurangan, maafkan mereka. Tapi kamu jangan lupa. Mereka banyak kebaikan, maka terimalah kebaikan mereka. Sebab orang Ansar ni, ibu-ibu, tidak ada dah. Tidak ada dah contoh yang boleh kita buat di atas muka bumi di kalangan umat Nabi SAW yang pengorbanan mereka untuk agama sedahsyat pengorbanannya kaum Ansar. Selepas Muhajirin, mereka lah. Contoh. Ketika mana mereka tahu yang Nabi SAW sedang ditekan dengan teruk di Madinah. Tapi di Mekah, afwan. Tapi mereka menerima sahabat-sahabat yang datang menyampaikan agama kepada mereka. Orang sedang memburukkan Nabi, mereka menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian bila datang saja sahabat-sahabat minal muhajirin daripada Mekah ke Madinah, mereka akan sambut dan bantu lebih dahsyat daripada mereka membantu saudara mereka. Mana diberikan duit untuk memulakan perniagaan, diberikan tanah untuk diusahakan, diberikan rumah mereka yang mana kaya-kaya kan ada rumah banyak, diberikan salah satu daripada kediaman mereka untuk diduduki oleh kaum muhajirin. Malah bagi yang kaya-kaya zaman jahiliah tu, mereka kan bini ramai. Waktu tu mereka mana ada had sebab tak ada hukum, sebab mereka bukan Islam asalnya. Ada yang bini sangat ramai. Jadi bila tahu pensyariatan Islam tak boleh ramai begitu, yang sampai berpuluh ke berapa ke, maknanya lebih daripada 4 orang lah. Maka bila sampai sahaja sahabat di kalangan muhajirin, mereka menawarkan dulu. Mana-mana yang sahabat-sahabat ni, yang bujang lah yang nak kahwin ni kan, mana-mana daripada ramai isteri-isteri mereka sebelum Islam itu, setelah dipilih oleh sahabat muhajirin, barulah mereka mengambil bahagian mereka. Punyalah sayang sesama orang beriman, sehingga melebihi sayang kepada diri dia sendiri. Payah jumpalah. Ibu-ibu kita ni macam mana pun, kita fikir diri kita dulu. Nak menyimpan untuk kita kan. Nak makan untuk kita. Nak apa lagi? Apa-apalah urusan kalau berkaitan dengan harta ni, kita fikir kita lah dulu kan. Kita kata fikir orang Zat, kita sendiri pun tak lepas. Tu ayat biasa kita dengar. Tapi beza kaum Ansar, mereka fikir orang dulu. Dia fikir macam mana orang muhajirin nak duduk, macam mana dia orang nak makan, apa kelengkapan yang mereka ada, macam mana mereka nak bina hidup kat sini. Dia fikir kot tu. Ni dahsyat orang Ansar. Sebab tu Nabi kata kalau ada kurang-kurang mereka tu, maafkanlah. Disebutkan sahabat masa tu lah. Tapi kebaikan mereka terimalah. Untuk kita sekarang macam mana? Kita tak layak pun nak menyebut kekurangan-kekurangan sahabat dengan niat untuk merendah-rendahkan mereka, tak boleh. Sebab siapalah kita nak dibandingkan iman kita dengan mereka, satu. Yang keduanya, ibu-ibu sekalian, jasa dan sumbangan mereka terlalulah besar. Baik. Sama lagi. Dalam hadis yang lain pula, hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, qala alaihi salatu wassalam, ihfazuni fi ashabi wa ashari fa innahu man hafizani fihim hafizahu Allah fi dunya wal akhirah. Masyaallah. Wa man lam yahfazni fihim takhalla Allah minhu wa man takhalla Allah minhu yushiku an ya'khudhahu wal 'ilm. Baik. Nabi kata apa? Ihfazu fi ashabi wa ashari. Peliharalah hubungan denganku dan dalam urusan sahabatku dan kerabatku. Maknanya tolong jaga sungguh. Kalau orang yang nak jaga hubungan dengan Nabi, dia kena jaga hubungan dengan sahabat dan juga ahli bait Nabi SAW. Ni Nabi sebut kerana apa sesungguhnya fa'innahu man hafadhani fihim. Siapa yang memelihara hubungan dengan aku melalui mereka ni, maknanya ahli bait Nabi dan sahabat, sesungguhnya hafizahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memeliharanya di dunia akhirat. Dan barang siapa yang waman lam yahfazni fihim, barang siapa yang tak memeliharanya, yakni sahabat Nabi dan juga ahli bait Nabi, maka Allah Ta'ala akan membiarkannya. Takhallallah, Allah Ta'ala akan biarkannya. Dan barang siapa yang dibiarkan oleh Allah, wal'iyadzubillah, dikhawatiri akan mendapat siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak nak
Kita tahu dah hidup kita ni untuk Allah, kerana Allah dan demi Allah. Maka yang kita nak apa? Redha Allah. Jadi kalau kita nak redha Allah, Nabi dah tunjuk jalan. Kena jaga Nabi. Maknanya sunnah-sunnah diikuti. Yang Nabi suruh buat, yang Nabi larang tinggal satu bab. Yang keduanya, ibu-ibu sekalian, kena jaga juga dua yang bersabit dengan Nabi. Yang pertama sahabat, yang kedua ahli bait dalam hadis ini sebut. Ada riwayat yang mendahulukan ahli bait kemudian sahabat. Tapi dua-dua itulah. Mana kedua-duanya kena dijaga. Sahabat Nabi kita kena jaga. Ahli bait Nabi. Ahli bait ni, bila sebut ahli bait ni maknanya ahli keluarga Nabi lah. Anak cucunya, generasi ke generasinya. Jadi kita kena jaga dengan sungguh-sungguh jaga. Bukan jaga yang main-main. Tapi jaga yang bersangatan, bersungguh-sungguh jaga. Sebab jalan mereka ni lah, kata Nabi SAW, akan menyebabkan Allah Ta'ala redha kepada kita dan akan duduk di bawah hafizahullah, di bawah penjagaan Allah. Kita nak apa lagi, kan, ibu-ibu? Kalau Allah Ta'ala dah jaga kita, kira khalas lah, selesai. Nak apa lagi dah? Nak apa lagi dah? Jadi kita habiskan umur kita ini dengan masa kita, usia kita, harta kita yang ada ni untuk membina rasa. Rasa apa? Rasa cinta, mahabbah kita kepada Allah, Rasul, kepada ahli bait baginda dan juga kepada sahabat baginda. Kalau boleh buat macam ni, alangkah sempurnanya, alangkah bahagianya dan alangkah damainya hati kita. Sebab duduk di atas jalan yang Nabi SAW nak, yang Nabi SAW tuntut. Baik. Dalam hadis yang lain pula, hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah. Nabi kata apa? Wa'an alaihi salatu wassalam, Nabi SAW, man hafizani fi ashabi kuntu lahu hafizan yawmal qiyamah. Barang siapa yang memelihara hubunganku denganku dalam urusan sahabatku, maka akulah yang akan menjadi pemeliharanya di hari kiamat. Nabi janjilah. Kalau jaga urusan dengan sahabat baginda, maka Nabi SAW akan jadi pemelihara kepadanya di hari kiamat. Ibu-ibu, kita nak apa kita pada mahsyar? Dapat syafaat Nabi, kira settle. Selesai dah, lega dah kita. Selamat daripada hiruk pikuk padang mahsyar, daripada ketakutan di atas sirat, daripada kegerunan azab Allah Ta'ala. Sebab apa? Hafizan yawmal qiyamah. Nabi kata, aku jaga kamu. Kamu dapat pemeliharaan aku di hari kiamat. Maka telah berkata Sayyidina Sahal bin Abdullah. Dia kata apa? Lam yu'min bir rasul man lam yuqir ashabahu. Tidak beriman, yakni tidak sempurna iman dengan Rasul bagi orang yang tidak. Man lam yuqir ashabahu. Orang yang tak hormat sahabat Nabi. Dan juga walam yu'izza awamirahu. Dan orang yang tidak memuliakan perintah-perintah Nabi SAW. Maka apa perintah Nabi dalam hadis ini? Nabi suruh perelokkan hubungan dengan sahabat. Maka kata Sayyidina Sahal bin Abdullah, elokkanlah hubungan kita dengan sahabat Nabi SAW. Jadi kena jaga sungguh-sungguh lah. Kena jaga sungguh-sungguh. Cakap yang baik-baik tentang sahabat, cerita yang baik-baik, doakan yang baik-baik untuk mereka. Dan elakkan daripada terjebak dalam polemik yang mungkin pernah berlaku antara sahabat. Yang saya nampak paling banyak antara yang selalu berlaku adalah orang-orang yang membaca kisah perang Jamal ataupun perang Siffin, mereka saling mengata dan menghina. Ada puak yang memihak Sayyidina Ali, dia kata kat Sayyidina Aisyah dan sahabat yang bersama Sayyidina Aisyah. Ada yang memihak Sayyidina Aisyah, dia kata kat Sayyidina Ali dan sahabat yang memihak Sayyidina Ali. Sedangkan perkara itu terjatuh disebabkan puak-puak yang khianat di dalam minal khawarij dan seumpama dengannya. Jadi kita kena hati-hatilah nah, ibu-ibu. Jangan kalam kita ini menjadi kalam yang akhirnya menghina sahabat, merendah-rendahkan sahabat. Apatah lagi kita juga dalam masa yang sama merendah-rendahkan ahli baitnya Nabi SAW. Kita bimbang akhirnya kita hilang pemeliharaan dan penjagaan daripada Rasul SAW. Jadi tolong sangat-sangat nah ibu-ibu, kita jangan join the polemic lah. Kita pergi sekali duk kata itu, kata ini. Bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Sebab kerja kita banyak lagi. Kerja kita apa? Ikut yang Nabi suruh tadi, buat yang Nabi suruh tadi. Baik. Kemudian kata Musani lagi, wa min ta'zimi qadrihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk erti kata ataupun tanda mengagungkan kedudukan Nabi SAW adalah kulli ma yantasibu ilaihi wa yu'rafu bihi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengagungkan apa-apa yang ma yantasibu ilaihi,
apa yang ada hubung kait dengan Nabi SAW, wa yu'rafu bihi, dan apa yang dikenali kerananya. Tak kiralah keluarga Nabi, sahabat Nabi, athar-athar Nabi semuanya. Wa ikramu mawadhi'ihi allati hadaraha aw nazala biha wa amkinatihi min Makkah wal Madinah wa ma'ahidihi wa ma lamasahu alaihi salatu wassalam. Termasuk juga adalah memuliakan tempat-tempat. Mawadhi'il lati hadaraha, tempat-tempat yang baginda pernah kunjungi, atau nazala biha, tempat-tempat yang baginda singgah. Wa amkinatihi min Makkah wal Madinah, dan juga tempat kediaman baginda Nabi SAW di Mekah dan Madinah. Wa ma'ahidihi wa ma lamasahu alaihi salatu wassalam, dan mengadakan perjanjian atau barang yang pernah disentuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ni kita nak sebut sikit. Diperintahkan kita untuk mengagungkan Nabi adalah apa termasuk dalam mengagungkan apa sahaja yang ada hubung kait dengan Nabi. Contoh, muliakan tempat Nabi pernah kunjung. Kan ibu-ibu turun pergi umrah di Mekah dan Madinah, umrah dan ziarah. Juga pergi ketika haji, mungkin ada yang balik haji ni, kita akan dibawa untuk ziarah. Ziarah tu ziarah ke mana? Tempat-tempat yang ada hubung kait dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Kenapa? Sebab itu tuntutan. Kenapa nak pergi ziarah? Kerana ia tuntutan. Kita dituntut untuk pergi berziarah sebab nak memuliakan apa-apa saja yang ada sangkut dengan Nabi SAW, termasuklah tempat-tempat yang baginda Nabi SAW. Au nazala biha, atau tempat yang Nabi singgah. Ada satu kitab yang saya dapat hadiah waktu ulang tahun kelahiran saya. Tahun 2021. Ngam-ngam tengah, baru lepas PKP sikit. Daripada sahabat saya, Fadil Ustaz Zimazana Fizahumullah. Beliau bagi kat saya satu kitab. Kitab ni kitab trek perjalanan hijrah. Mana Nabi keluar daripada Mekah, berjalan ke Madinah. Di tengah jalan tu Nabi singgah kat mana? Adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senarai-senarai tempat singgah tu. Kesemuanya tu dimasukkan dengan sangat sempurna di dalam kitab tersebut. Sekali dengan gambar, location semua. Itu salah satu cita-cita saya lah, ibu-ibu lah. Sebelum mati, bila tak tahu lagi lah. Tapi andai ada rezeki sebelum mati, saya nak lalu sekali. Ziarah trek hijrah. Yang Nabi lalu tu kita nak lalu satu-satu. Pergi ke situ, ke sini, ke sini. Yang mana Nabi singgah, kita nak singgah belakang. Nak tengok bagaimana susah payahnya Nabi. Nak bawa agama Islam tu, nak memelihara dia. Terpaksa hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Atas perintah Allah Ta'ala gerak. Meninggalkan kampung halaman, pergi ke tempat yang baharu. Kan? Kemudian sesampainya di sana membina agama. Jadi jerih perik, susah payah Nabi lalui itu. Bergerak pada safar. Sampai pada Rabi'. Kan? Tempoh yang sangat panjang. Jadi kita nak lalu tengok. Sebab apa? Sebab Musanni kata, au nazala biha, atau tempat yang Nabi pernah singgah pun, termasuklah dalam trek hijrah ini. Padanya adalah tuntutan kepada kita untuk ambil peduli, ambil tahu. Sebab sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Wa amkinatihi min Makkah wal Madinah. Dia sebut wa amkinatihi, maknanya tempat tinggal. Tempat tinggal Nabi kat mana? Min Makkah wal Madinah. Baik di Mekah atau di Madinah. Jadi dua-dua ni kita kena ihtiram. Tempat tinggal Nabi kat Mekah pun kita kena tahu. Tempat tinggal Nabi kat Madinah pun kita kena tahu. Tempat tinggal Nabi kat Madinah yang paling kita ma'ruf adalah maqam Nabi sekarang. Maqam Nabi itu sebab apa? Sebab rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cukup. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW ni, kita tahu Nabi, isteri-isteri Nabi, rumahnya, yang lain-lain lah, Sayyidina Hafsah, Sayyidina Zainab dan sebagainya. Rumah tu keliling-keliling tu je. Maknanya rumah tu depan rumah Sayyidina Aisyah, tepi sikit, depan tu sikit, gitu sekitar tu. Tapi yang tinggal bekas, yang masih nampak ada sampai sekarang, adalah rumah Sayyidina Aisyah lah, sebabnya Nabi SAW dimakamkan di situ. Jadi, itu kekal ada kat dalam kawasan Masjid Nabawi sekarang. Baik kan? Yang tu makruf. Baik, kat Mekah kat mana? Ni nak kena cerita sikit ni. Ibu-ibu yang dah sampai kena bayangkan sikit bila saya cerita ni. Baru boleh nampak kedudukan. Kalau kita buat umrah ataupun haji bersamalah, selepas kita sa'i, kan?
Minal Safa ila Marwah tu, pimai 7 kali tu, kita mula Safa, habis ni Marwah. Baik. Habis tu kan kat atas Bukit Marwah tu kita bertahallul, kemudian kita akan keluar ke kanan. Keluar ke kanan tu, pintu nak keluar menghala ke belah Ajiat semua tu kan. Keluar-keluar tu nampak tandas. Kan? Bila keluar ke kanan nampak tandas, kita akan ke kanan lagi menghala ke Jabal Abi Qubais. Jalanlah, jalan. Dia ada kawasan mozaik yang luas. Kan? Di kawasan mozaik yang luas tu ibu-ibu, ada satu tempat ditanda dengan mozaik yang pelik sikit. Mozaik petak-petak kecil. Tempat lain, mozaik dia panjang-panjang macam kalau kita tengok meja banquet kan. Meja banquet kan, dia panjang itu kan. Tempat lain mozaik gitu. Tapi ada satu tempat di mozaik kecil-kecil. Kecil-kecil. Agak luas kawasannya. Kenapa ditanda begitu? Sebab itulah tapak asal rumahnya Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu an dengan Nabi SAW dan juga anak-anak Nabi yang 6 semuanya dibesarkan di situ. Anak Nabi ada 7, 6 dengan Sayyidatina Khadijah, seorang dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, yang tu di Madinah lah. Sayyidina Ibrahim makamnya pun di sana. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau pergi ke Mekah, ada rezeki, lalu tu ziarah, berhenti kejap. Kita tahu sebab bila rumah Nabi SAW, tempat tu tempat yang barakah. Ada terlalu banyak kenangan dan sejarahnya di situ. Nabi dengan isteri, bagaimana perjuangan agama, gerak kerjanya disusun daripada dalam rumah tersebut. Itu rumah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi kita kena sedarlah, bahasanya kita kena sedar bahawa tempat itu tempat yang sangat istimewa dan mulia. Cuma biasanya kalau kita lalu tu, kalau mutawif tak tahu, dia tak sebut. Ya, dia tak sebut. Ialah sebab sirah ni dia kena baca kitab kan. Kena berjumpa para masyayikh. Barulah kita akan dapat banyak maklumat lagi tentang asal-asal. Jadi kalau tak baca ataupun tak belajar, tak jumpalah bab tu. Jadi kalau ibu-ibu dah tahu ni, nanti ada rezeki bila pergi ke sana, bila-bila lah masing-masing punya jadual. Singgahlah kejap kat situ. Kita kata apa? Menumpang teduh kan. Menumpang teduh. Nak ambil rasa kat sinilah dulu Nabi membesarkan anak-anak dengan isterinya Sayyidatina Khadijah. Kat sinilah berapa kali wahyu turun. Tempat yang sangat berkat ni kan. Kat sinilah tempat Nabi berehat. Kat sinilah segala-galanya yang kita nak belajar tentang bagaimana Nabi mengurus keluarga, mengurus isteri dan anak-anak, semuanya berlaku di situ kalau di Mekah. Sebab di Mekah zaman Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi seorang je. Sayyidatina Khadijah sahaja. Lepas tu para ulama cerita hikmah kehidupan Nabi SAW ni, antaranya siapa yang nak memilih kategori dia minal muwahhidun kan. Ada orang dia kata dia isteri seorang je sampai mati seorang. Dia ambil tertib apa? Tertib Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Ada pun orang yang beristeri ramai contoh kan. Yang tu dia ambil tertib Nabi di Madinah, bermula dengan Sayyidatina Saudah, kemudian Sayyidatina Aisyah, sehinggalah yang terakhir hujung sekali 2 orang. Hamba yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Nabi SAW. Salah seorangnya adalah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, yang daripadanya lah lahirnya seorang anak Nabi SAW, iaitu Sayyidina Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, tempat-tempat yang Nabi duduk, yang dijadikan itu sebagai rumah Nabi lah, terutamanya 2 ini, ada tempat yang sepatutnya kita tahu dan nak bagi kita ada rasa, oh inilah rupanya tempat Nabi SAW menghabiskan hidup baginda selain daripada urusan agama, urusan dakwah, iaitu urusan berkeluarga. Kemudian satu lagi adalah, kalau daripada situ, maknanya sekarang ni masjid jadi belah kanan kita. Kita duduk atas tapak rumah Sayyidatina Khadijah. Depan kita adalah Jabal Abi Qubais. Tengok sebelah kiri, ada terowong nak lalu bah kalau kita duduk di belah Ajiat ataupun Aziziyah ni. Kita akan nampak satu bangunan warna kuning. Bangunan warna kuning tu sekarang ditulis Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Dan itu adalah tapak yang dahulunya merupakan lorong. Lorong Arab ni diduduk by kabilah kan. Situ tu adalah kabilah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. 2 keluarga yang sabit dengan Nabi SAW. Mereka duduk kat area tu dan Nabi dilahirkan di situ. Di situ. Kalau masuk dalam maktabah tu, Maktabah Makkah Al-Mukarramah tu, dikenali juga dengan nama Rumah Maulid. Sebab apa?
Nabi SAW dilahirkan di situ. Dan tempat Nabi dilahirkan tu sekarang jadi idarah pejabat. Pejabat mudir dia lah, mudir maktabah tu. Duduk dalam maktabah tu. Kalau ada rezeki hari pergi dia buka, mudirnya ada, boleh masuk pun tengok. Tempat itu, bekas itu semuanya masih ada. Tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ada rezeki ibu-ibu, pergi berziarah lah. Sebab dia masuk salah satu bab yang disebut sebagai kediaman ataupun tempat tinggal ataupun tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kalau kat Madinah lagi banyak lah. Madinah ni kisah lepas hijrah kan, Nabi merintah itu ini semua lagi panjang. Lagi panjang dan banyak. Jadi kita kena perhalusi lah. Belajar, cari, study, tengok. Ada rezeki pergi ziarah. Sebab apa? Sebab kita nak merasai kenikmatan yang sungguh-sungguh nikmat. Kenikmatan yang sungguh-sungguh nikmat. Apa yang ada di sana bersama dengan Sayyidil Wujud Rasulullah SAW. Walaupun kita bersama macam mana Ustaz, Nabi dah wafat, ya. Dari sudut jasadnya Nabi bersemadi di Madinatul Munawwarah. Tapi rohaniat, maknanya rohaniat ni maksudnya jiwa kita. Kita pergi tu kita rasa kebersamaan. Sebab kita datang depan Nabi. Dia macam ni lah ibu-ibu, macam kita balik kampung kita. Kalau kita kecil-kecil tu mungkin tak rasa sangat. Tapi kalau dah tua-tua gini kan, kita dah jadi tok dengan nenek ni. Bila kita yang balik ke kampung kita, sekarang orang balik ke rumah kita jadi kampung. Tapi kalau kita balik ke kampung kita, mungkin tapak rumah pun dah tak ada dah. Mungkin dah dijual kepada orang tapak tu, entah jadi supermarket ke apa ke, kita pun tak tahu. Tengok tempat tu, kita akan terimbau memori. Kat sinilah aku membesar, kat sini aku bermain, kat sinilah aku hidup dengan mak ayah aku, arwah mak ayah aku dulu. Benda tu dia, istilah kita mengimbau memori kan. Walaupun depan kita bangunan yang tersergam indah, tapi dalam kepala kita ternampak kita yang suatu ketika dahulu berlari-lari di situ. Menikmati hidup ketika masih kecil. Kita panggil apa? Mengimbau memori ya. Sedangkan itu sekadar memori peribadi kita yang orang lain tak peduli pun. Kita je lah terkenang-kenang, teringat kan. Tapi ini memori yang lebih besar. Memori tentang Nabi SAW. Maka kalaulah rumah kita pun dah boleh menggamit rasa, mengimbau memori-memori lalu, apatah lagi jika ia memori berkaitan dengan Nabi SAW, maka ia tersangatlah nikmat, maka pergilah, berziarahlah dan nikmatilah. Taib. Kemudian sambung lagi, satu riwayat daripada Sayyidatuna Safiyah binti Najdah yang mengkisahkan bahawa ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ni, nama penuh dia adalah Sayyidina Abu Mahzurah Al-Jumahi. Dia salah seorang sahabat Nabi SAW yang menjadi muazzin Nabi. Biasa kalau muazzin ni kita kenal Sayyidina Bilal, ya betul tak? Tapi ada seorang lagi sahabat yang jarang disebut, tapi sebenarnya dia adalah muazzin Nabi, iaitu Sayyidina Abu Mahzurah. Kisah dia panjang tau. Asalnya dia ni orang yang mencemooh, menghina azan sebelum Islam lah. Yang Nabi ada dekat dengan dia masa tu. Tapi Nabi tak marah, Nabi dengar je. Habis tu Nabi pergi menghala ke dia. Bila habis dah azan dan habis dah dikata macam-macam kat azan, Nabi pergi dekat dengan dia. Kalau kita tu pergi, kita buah dah, pelepuk sedah atas kepala kan. Dan Nabi pergi, Nabi tanya nama apa, daripada mana, asal mana, apa tujuan kat sini. Tapi bayangkan, Nabi entertain dia begitu. Kalau kita, tak payah kata ibu-ibu, kalau saya sendiri pun, korang ajar dia ni kan. Duk main hina-hina azan. Kita cepuk dah jenis ni. Ajar makan penampar ke dia tu. Dah biadab. Tak dengar azan satu bab menghina-hina pula. Tapi Nabi tanya. Tapi berkat subhanallah tu lah. Hidayah Allah Ta'ala. Ingat sebab dakwah Nabi tu. Hikmah Nabi buat tu. Akhirnya ringkas cerita dia masuk Islam. Dan dia dilantik menjadi muazzin Nabi SAW. Cuma ialah Islam merintah di Madinah kan. Nabi wafat pun di sana. Fathu Makkah pun ujung-ujung lah. Ujung-ujung hayat Nabi SAW. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Maka di Mekah tak azan. Di Mekah adalah Sayyidina Abu Mahzurah. Dia lah tukang azan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia akan mengumandangkan azan di Mekah. Punyalah lama sampai tahap dia terus azan sampailah beliau wafat pada tahun 59 Hijrah. Mana tahun ke-59 selepas Hijrah itu beliau wafat, barulah berhenti tugas dia sebagai muazzin di Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Madinah Munawwarah kita ada Sayyidina Bilal ibn Rabah, di Makkah kita ada Sayyidina Abu Mahzurah. Kata Sayyidatina Safiyah binti Najdah radhiyallahu anha bahawa ada satu kisah
daripada Sayyidina Abu Mahzurah, yang mana rambut hadapannya apabila dia duduk, rambut tu akan terjuntai keluar ke bumi. Maka ditanyalah kepada dia, mengapa kau tak cukurkan sahaja? Sebab rambut lain tu normal je, tapi ada satu rambut yang macam terjuntai ke depan. Ni budak-budak kalau baca hadis ni separuh, dia ambil modal buat simpan rambut panjang. Istilah kalau di Kedah panggil simpan remeh. Ni rambut ada ni berjuntai ke depan. Pada hari baca kisah tu tak habis. Maka ditanya pada Sayyidina Abu Mahzurah, kenapa rambut tu terjuntai ke depan tu? Kan? Rambut lain elok je, tak terjuntai pun. Kenapa tak potong je? Sebab dia satu je. Yang tu je yang panjang. Setumpuk sikit yang panjang. Yang lain pendek elok-elok je. Kan? Kenapa yang ni panjang? Dah kalau biar terjuntai baik cukup. Maka kata Sayyidina Abu Mahzurah, aku tidak sekali-kali akan memotong rambut ini kerana ia pernah disentuh oleh Rasulullah SAW dengan tangan baginda. Tengok tu. Macam mana sahabat punya memuliakan Nabi SAW dan punya mahabbah mereka kepada Nabi SAW sampai tahap bila apa sahaja yang disentuh oleh Nabi SAW mereka akan muliakan. Sayyidina Abu Mahzurah ni Nabi sentuh rambut dia. Sentuh rambut dia sahaja. Jadi rambut tak potong. Tak potong. Bayangkan. Punyalah nak menjaga mahabbah. Punyalah rindu cinta kepada Nabi SAW. Sebab berjauhan, dia duduk Makkah. Nabi duduk Madinah. Kemudian Nabi wafat di sana. Jadi punyalah nak menyulam rindu dan cinta. Tak apalah, Nabi pernah sentuh rambut aku ni. Jadi rambut dia saya potong. Jadi kalau teringat Nabi SAW, dia boleh pegang, boleh tengok, boleh rasa, boleh jamah rambut dia yang pernah dipegang oleh Nabi SAW tersebut. Baik. Macam kita lah ibu-ibu nah. Kalau kata dulu bila ayah meninggal ke, mak meninggal ke, kita simpan baju ayah, simpan baju mak. Sebab apa? Kata habuan teringat sesekali boleh tengok baju dia. Kan? Boleh tengok balik, terkenang kat dia. Gitu. Maknanya, nak bahasa kita ni nak ada memori. Kan? Kita nak ada memori dengan orang tua kita. Apatah lagi dengan Nabi SAW. Kita nak ada memori dengan Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Mahzurah tunjuk contoh. Dia buat apa? Dia tak potong rambut. Rambut yang terjuntai itu dia tak potong. Bila orang tanya kenapa tak potong, berbanding rambut kau yang lain pun kau potong. Bahagian ni je kau tak potong. Itu sebab bahagian rambut aku yang ini pernah disentuh oleh Nabi SAW, satu bab. Sentuh tu pula sentuh dengan tangan Nabi SAW. Maka aku tak akan potong. Itu antara alamat kecintaan dan ta'zim. Jangan kita kata melebih-lebih soal sahabat. Dah, tak melebih-lebih. Kita simpan baju mak kita boleh pula. Kan? Kita simpan baju ayah kita boleh pula. Tak ada istilah melebih-lebih. Sebab kecintaan kepada Nabi ni memang kecintaan yang tertinggi. Selepas cinta kepada Allah, adalah cinta kepada Nabi SAW. Malah memang betul pun lebih kita cintai daripada ibu ayah kita. Lebih kita cintai daripada pasangan kita. Lebih kita cintai daripada anak-anak kita. Kulla syai', daripada segala-gala. Tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW selepas cinta kita kepada Allah. Mana stage pertama, maqam yang paling tinggi cinta kepada Allah. Lepas tu cinta pada siapa ibu-ibu? Suami? Tak. Suami jatuh kemudian. Cinta pada siapa? Cinta pada harta? Lagi tak boleh. Cinta yang utama selepas cinta kepada Allah adalah cinta kepada Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima. Jadi kena ada lah. Dan terlalu banyak lah. Ni saya baca ni beberapa contoh je lah. Ada banyak lagi kisah-kisah ataupun kita sebut asar-asar daripada sahabat yang menceritakan bagaimana mereka mengekspresi kecintaan kepada Nabi SAW. Seperti mana kisah Sayyidina Khalid bin Walid yang dia memang simpan selai rambut Nabi SAW yang dimasukkan di dalam serbannya setiap kali nak pergi perang dan dibawa ke mana-mana sebab apa? Sebagai tanda cinta kepada Nabi SAW. Tabarrukan. Jadi sahabat buat banyak lah. Terlalu banyak kisah sahabat yang mana mereka ini menzahirkan kecintaan, ta'zim dan takrim mereka kepada Nabi SAW dengan sangat dahsyat yang tidak mampu terbanding pun dengan kita. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mungkin tak mampu sampai tahap sahabat, tapi tetap kena ada rasa kecintaan kepada Nabi SAW. Kena pupuk sampai tahap kalau boleh pergi selevel dengan sahabat, itu dahsyat lah. Mana kecintaan yang sungguh-sungguh.
kecintaan yang tidak berbelah bahagi. Tapi kalau tak mampu sampai tahap tu pun mungkin dengan kekurangan dan kelemahan kita, jangan sampai tidak ada rasa. Jangan sampai tidak ada rasa mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Baik. Ibu-ibu sekalian, sambung. Wa kanat fi qalansuwati Khalid ibn Walid yang saya sebut tadi radhiyallahu anhu sya'aratun min sya'arihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam qalansuwah ni topi membeli dari mana, kopi atau topi besi lah yang Sayyidina Khalid pakai ketika perang biasanya. Ada sya'aratun, ada beberapa helai rambut min sya'arihi sallallahu alaihi wasallam, daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jatuhlah fasakhatat qalansuwatuhu fi ba'di urubihi. Tiba-tiba jatuh qalansuwah tu dalam satu peperangan. Ialah bila perang kan kadang begitu begini terjatuh. Fashadda 'alaiha shaddatan ankara 'alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasrata min qutila fiha. Dan beliau begitu gigih untuk mendapatkannya kembali sehingga ada sebahagian sahabat membantah tindakannya disebabkan banyak prajurit ataupun sahabat yang terbunuh untuk mencari qalansuwah itu. Maknanya bila jatuh nak cari balik adalah orang marah lah bahasanya. Fashadda 'alaiha shaddatan ankara 'alaihi ashabin Nabi. Ada sahabat yang marah. Sebab apa sampai tahap dia terkorban lah, syahid lah kan. Kathrata man qutila fiha, ramai syahid. Faqala, dan kata Sayyidina Khalid bin Walid, apa dia kata? Lam af'alha bisababil qalansuwati. Dia kata aku tidak melakukannya disebabkan qalansuwah itu, akan tetapi bal lima tadammanathu min sya'arihi sallallahu alaihi wasallam. Aku buat ni sebab apa? Sebab di dalamnya adalah tadammanathu min sya'arihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam tu ada beberapa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna la uslaba wakatuha wa taqa'a fi aidil musyrikin. Dia kata aku tak mahu keberkahannya dicabut atau ia jatuh ke tangan orang-orang musyrik. Bayangkan hanya kerana beberapa helai rambut Nabi, dia sanggup menggadaikan nyawanya mencari qalansuwah itu semula dengan dua sebab. Dia tak mahu keberkatan dicabut. Sebab apa? Biarkan rambut Nabi SAW begitu saja, satu. Yang keduanya, dia tak nak benda yang sangat mulia itu, yang berada di dalam qalansuwah tadi, jatuh ke tangan musyrik. Kalau jatuh ke tangan musyrik, mereka akan buang dia. Dia tak peduli rambut kan, dibuang je lah. Dan dia ambil qalansuwah tu. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid, dia tak nak benda tu berlaku. Maka dia pun cari dalam perang ni, bukan cari main sorok-sorok di rumah kan, tapi cari di medan perang. Cari juga nak bagi jumpa. Sebab apa? Sebab nak dapatkan balik qalansuwah, yang di dalam qalansuwah itu adanya rambut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Baik. Kemudian وروي ابن عمر رضي الله عنهما واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه ويمسه ما شاء الله ويمسه به تبركا بموضع لمسه. Apa berlaku pada suatu hari, dia kata aku pernah melihat Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi di kalangan yang alim, anak pada Sayyidina Umar, meletakkan tangannya di atas tempat duduk Nabi di atas mimbar. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas mukanya dan mengusapnya kerana bertabarruk dengan tempat yang disentuh oleh Nabi SAW. Dia jawapan untuk tempat. Yang ini disebut oleh Imam Ibn Sa'ad di dalam Manahid. Imam Ibn Sa'ad terkenal dengan Tabaqat Ibn Sa'ad. Maksudnya para sahabat ni apa sahaja yang sabit dengan Nabi, mereka akan muliakan sungguh-sungguh dengan sepenuh-penuh kemuliaan. Sebab apa? Sebab Nabi. Bukan benda main-main kan. Nabi SAW ni bukan permainan. Mana sungguh-sungguh kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh-penuh kemuliaan. Apa yang bersabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan diutamakan. Kerana nilai yang sangat besar, iaitu nilai mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahalah apa yang kita ada untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinlah kita tak ada rambut Nabi, kita tak ada apa lagi. Kita tak adalah segala-gala yang sahabat ada tu, tapi kita ada ruang untuk mempelajari ilmu berkaitan Nabi SAW yang kita sebut sebagai ilmu sirah ini,
Maka mengaji sungguh-sungguh mudah-mudahan ia menjadi asbab kecintaan kita kepada Nabi SAW bertambah. Dan yang paling mustahak sekali, mudah-mudahan ia jadi asbab Nabi kenal kita. Dan mana tahu akhirat esok, subhanallah, ketika beratur nak dapat syafaat Nabi, kita tengok semua sekali ahli SPAQ. Masya Allah, beratur Nabi bagi syafaat belaka. Sebab apa ni? Duk ngaji pasal Nabi tak berhenti atas muka bumi. Ke akhirat pakat beratur depan Nabi, Nabi nak bagi syafaat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita dalam golongan tersebut. Asbab usaha kita nak mencintai Nabi SAW melalui jalannya ilmu, yakni mengaji, belajar, faham sungguh-sungguh tentang Nabi SAW. Mudah-mudahan semualah ibu-ibu nak doakan juga untuk saya. Kita semua ini termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat Nabi SAW. InsyaAllah biiznillah. Jadi macam biasa, di ujung kuliah, jaga 3 perkara. Jaga selawat, ia menjadi asbab dekatnya kita dengan Nabi SAW dunia dan akhirat. Yang kedua, jaga suratul kahfi, dia penyelamat daripada akbarul fitan. Yang ketiga, jaga suratul mulk, dia menyebabkan kubur yang gelap menjadi cerah, kubur yang sempit menjadi luas, insya-Allah biiznillah. Jadi saya rasa pada nuskhadatul untuk hari ini, insya-Allah sekadar itu dulu. Marilah sama-sama kita akhirkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Saya serah balik kepada host kita, insya-Allah. Alhamdulillah, amin amin.